Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Pemikir Negara. Setiap 2 minggu, kepimpinan fikiran akan berlaku di sini dan profesor-profesor negara kita juga menyumbangkan idea mereka, kepimpinan fikiran mereka terhadap isu-isu semasa. Hari ini kita akan bercakap tentang akta hasutan, terutamanya dalam pendekatan ilmiah dan intelektual terhadap perkara ini. Paling hampir dengan saya di sebelah kanan saya adalah Profesor Dr. Muhammad Fuad Mat Jali, AJK Kluster Politik Keselamatan dan Hal Ehwal Antarabangsa MPN, Majlis Profesor Negara. Tentunya the only rose among the thorns, Profesor Dr. Dorisha Idrus, Setiausaha Kluster Governance Perundangan dan Pengurusan Awam MPN, dan last but not least Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, Ketua Kluster Governance Perundangan dan Pengurusan Awam MPN. Saya nak bermula dengan the spirit of the law, kerana Akta Hasutan kita tahu bermula 1948 dan perlembagaan itu dirangka untuk memuatkan beberapa pemikiran, seperti juga yang Majlis Profesor Negara tekankan dalam beberapa episod yang lalu. Malaysia antara negara yang istimewa tidak ada preamble atau pembuka kata untuk membaca perlembagaan kita. Mukadimah pembuka itu tidak ada. Jadi saya nak ambil kepakaran profesor-profesor di depan saya untuk memberikan interpretasi tentang semangat dan hasrat di sebalik Akta Hasutan 1948 dengan melihat pada konteks ketika itu, dan kemudian kita lompat ke 2014. Mungkin Prof nak mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana beri kami peluang untuk bercakap tentang Akta Hasutan. Saya melihat dari konteks sejarah 1948 Malaysia masih lagi di bawah jajahan British. 1948 juga ialah tahun yang agak penting kerana perjanjian persekutuan 1948 mewujudkan persekutuan pertama di Melaya masa itu. Dan pada masa itu juga banyak tentangan tentang persekutuan itu sendiri, ya. Dan salah satu cara mengikut pendapat penjajah British ketika itu ialah mewujudkan satu akta, satu undang-undang yang menyekat suara-suara bantahan ini, iaitu Akta Hasutan 1948. Yang diambil daripada, kalau saya baca dalam sejarah, ialah perundangan zaman Victoria, Akta Hasutan, Sedition Act zaman Victoria, dan dipanjangkan juga ketika itu di India. Nah, India memang telah ada wujud akta tersebut dan kemudian dipakai di Malaysia. Prof, ada yang mengaitkannya dengan kejayaan, kerana waktu tu juga episod genting, ancaman komunis dan juga ancaman persenjataan, bom dan sebagainya, dan itu dilihat sebagai membantu untuk mengalahkan aspek soft power ataupun pengaruh gerakan komunisme bersenjata itu. Betul, sebab Akta Hasutan ia merujuk kepada perkataan, ucapan, ciptakan yang berkaitan dengan kecenderungan menghasut, ya. Itu ialah konteksnya lah kecenderungan menghasut. Tak mestinya perkataan yang digunakan itu ialah menghasut. Ada kecenderungan menghasut cukup untuk disabitkan dari bawah. Itu saya nak lompat di Profesor Fuad Mat Jali, kerana walaupun ada mengatakan bahawa ia cukup efektif untuk menangani pergerakan subversif komunis itu, tetapi ia juga dikatakan mematikan, kerana penjajah biasalah mereka mengambil peluang itu untuk mematikan pergerakan yang dilihat berhaluan kiri untuk menuntut kemerdekaan, nasionalisme dan sebagainya. Kita tahu zaman dulu ada Angkatan Pemuda Insaf, Angkatan Wanita Sedar, dan Akta Hasutan antara akta yang dikatakan telah membubarkan pergerakan-pergerakan ini yang hanya tujuannya untuk mendapatkan kemerdekaan, Prof. Saya rasa ini kita perlu melihat masa itu ialah amat diperlukan, dalam menjelangnya kemerdekaan, ya. British memastikan bahawa apa juga gerakan-gerakan subversif ini patut ditentang, ya. Salah satu caranya ialah akta ini, ya. Saya rasa kalau kita melihat pada akta ini adalah akta yang untuk menghalang, ya, preventifnya mula-mula, ya, supaya apa juga yang diajukan oleh British masa itu, mereka nak memastikan bahawa setiap gerak-geri ataupun rakyat masa itu dikawal dengan baik untuk memastikan mereka mencapai matlamat masa itu, Jadi saya rasa dalam konteks itu memang amat perlu, satu keamanan diadakan, untuk memastikan kelangsungan pemerintahan British itu berjalan dengan baik. Saya rasa malahan menyambung pada Profesor Nick tu, mula-mula sekali akta ini juga disuruhkan kepada, saya rasa, penerbitan undang-undang penerbitan media, tahun 50 49 macam tu, saya minta maaf, tak kira. Jadi di sini kita melihat bahawa masa itu media ni amat penting masa itu, macam mana penerbitan, tingkah laku mereka, perkataan yang disuruhkan pada kalangan rakyat itu. Jadi mereka memikirkan bahawa ada satu akta, satu program ataupun satu kaedah untuk memedung,
ini bukan maknanya dia menyekat macam menyekat pemikiran tu, tak ada. Makna perlu pada itu, ketika itu untuk memastikan keamanan supaya British dapat menyelenggarakan apa juga program kelangsungan untuk kita mencapai kemerdekaan. Saya rasa pada masa itu memang akta ini amat berguna dan amat penting sekali untuk membendung kegiatan subversif. 1948 gerak ke 1957, dan kita tahu pada waktu itu kalau kita ambil lapisan Bumiputera, berapa peratus sangatlah yang berada di universiti. Tahun 60-an hingga 70-an itu pun dilihat sekitar satu angka dalam beberapa kategori tertentu seperti jurutera, profesional, accountant dan sebagainya, kurang daripada 1%. Tapi bergerak ke 2014, golongan kelas menengah semakin membesar, golongan profesional juga semakin meninggi, dan mereka bergerak ke seluruh dunia. Bagaimana kita nak melihat aplikasi Akta Sultan dalam konteks sejarah cukup efektif itu, tetapi dalam konteks kini, contemporary, untuk melihat hubungan antara kaum, masyarakat majmuk dan juga keharmonian. Saya pergi rehat yang pertama. Apabila kembali, Profesor Durisha Shah pun senyum untuk menyampaikan hujah-hujah beliau selepas ini. Anda masih menonton Dialog Pemikir Negara, dan saya masih bersama dengan kluster begitu penting, kluster governance perundangan berusaha awam, ada juga kluster politik keselamatan dan hal ehwal antarabangsa, untuk melihat kepada Akta Sultan. Tapi pendekatan ilmiah dia, sejarahnya, pemahamannya, saya nak pergi kepada Profesor Dr. Durisha di sini kerana masyarakat begitu jauh berbeza berbanding tahun 1948 dan mungkin sebelum merdeka itu. Golongan kelas menengah, golongan profesional. Tapi ada juga mengatakan mungkin itu sebabnya lebih diperlukan Akta Sultan. Tapi mereka yang berdebat di sebelah sana pula mengatakan bahawa tak, sebab itu kita perlukan kebijakan dan pertentangan idea. Jadi ruang itu perlu diberikan. Jadi Prof, bagaimana melihatnya dalam aspek sumber manusia itu? Terima kasih Kamrun. Memang Malaysia telah berubah ya. Masyarakat kelas menengah semakin besar, masyarakat Malaysia semakin berpendidikan tinggi ya, majoriti lah, dan kita rasa orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan ya, Malaysia sudah masuk ke satu era baru ya. Jadi pemikiran kritikal, bagaimana masyarakat memandang kepada undang-undang, apatah lagi undang-undang yang dilihat adalah warisan penjajah ya. Jadi di situ sebahagian masyarakat melihatnya sebagai kenapa perlu, bukankah kita nak ke depan, dan ini adalah perkara-perkara yang mengekang seperti dulu ISA sehingga ia dimansuhkan, dan kemudiannya Akta Sultan dan mungkin yang lain-lain lagi. Namun demikian, saya berpandangan basic asas sesebuah negara itu tetap sama. Bagaimana kita mengambil pendekatan itu mungkin membeza-bezakan tiap-tiap negara. Namun demikian Malaysia, kerana merasakan, saya cuba memberi justifikasi sahaja kemungkinannya, tetapi mungkin juga tidak mungkin Malaysia masih merasakan dalam keadaan sekarang pun malahan dalam keadaan sekarang kita lebih memerlukan satu masa dulu atas tujuan yang sedemikian, iaitu untuk membentras yang terlalu kiri ataupun yang menggunakan kekerasan ataupun yang menggunakan persenjataan jadi perlu ada ISA, Akta Sultan dan sebagainya tetapi sekarang kita telah di sini dan masyarakat sedang bersuara, kerajaan sedang bersuara, tetapi masyarakat dan ada nampaknya banyak menggunakan kaedah-kaedah lain juga sedang bersuara dengan sebagainya agak agresif, sebagainya secara senyap, tetapi juga mungkin sedang menguasai pemikiran sebahagian besar masyarakat Malaysia. Tetapi hakikatnya Malaysia masih memerlukan ketenteraman, masih memerlukan keamanan, masih memerlukan the elusive perpaduan antara ataupun solidariti antara kaum-kaum di Malaysia. Elusif sangat tetapi saya kira ada, cuma kajian berapa persentage itu adanya di Malaysia, adakah ia sangat memuaskan hati kita, itu mungkin perlu kajian dalam konteks itu Prof. Maknanya kita lebih perlukan kajian lagi untuk melihatnya dengan lebih mendalam dan tepat. Betul juga. Namun demikian perkara semerta apakah yang ada untuk sekiranya berlaku
how do we, what will we fall back on to? Hakikatnya apa yang ada di sana untuk cuba mengekalkan. Orang tidak suka bercakap tentang status quo. Golongan muda, kadang-kadang golongan berpendidikan tinggi tak suka bercakap tentang status quo. Status quo itu so masa lepas kita mesti begini, free to think, free to act, dan free to do as a human being. Kita rasa basic right kita tu untuk bercakap, untuk bertindak, mengikut pemikiran, selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang yang nyata. Jadi atas hasutan macam apa yang kecenderungan menghasut, Prof, kan? Macam mana nak takrifkan. Tetapi jika ada gerakan-gerakan yang secara terancang yang berniat untuk menjatuhkan, yang berniat untuk menimbulkan suasana huru-hara atau suasana tidak tenteram dalam sebuah masyarakat yang jelas memang betul masyarakat Malaysia dengan segala kepelbagaiannya yang ramai juga orang Melayu sepatutnya menjadi kekuatan, tetapi kita macam ada kebimbangan. Benarkah akan menjadi satu kekuatan kepelbagaian Malaysia ini, ataupun seperti satu masa dulu, dan kita suka sebut klise sangat 13 Mei, tetapi 13 Mei sudah tidak membawa apa makna lagi kepada kita, kerana kita telah alhamdulillah kita telah. Jadi adakah masih perlu? Tetapi hakikatnya kestabilan sosial perlu, keamanan itu sangat perlu, rasa gembira sebagai satu masyarakat Malaysia pun malahan perlu sangat dipupuk. Jadi adakah kita, kalau saya reverse, adakah kita memerlukan satu suasana yang orang boleh bercakap sewenang-wenang tanpa ada rasa accountability terhadap apa yang beliau cakap? Saya kira di situ mungkin satu yang boleh yang boleh dilihat bagaimana untuk melihat this is the line, you cross the line. Memang line tu macam tak jelas kepada setengah orang, mungkin kerajaan boleh gunakan terhadap pembangkang contoh dan kalau kita tengok contoh-contoh tu seperti ada, tetapi jika kita reverse, jikalah bukan kerajaan ini yang sedang ada, satu kerajaan di sebuah negara seperti Malaysia, adakah perlu atau tidak perlu lagi? Sebab kita masih merasakan yang ini contentious lah, boleh didebatkan. Adakah kita masih perlu, kita nak atau kita tak nak? Kita boleh saja tidak nak, seperti ISA kita kata no, we do away with it, dah tak ada dah. Tetapi atas hasutan bagaimana? Sebab halus sangat hasutan, kecenderungan menghasut itu dengan perbuatan jenayah yang jelas. Jadi Malaysia walaupun telah 57 tahun merdeka, saya tetap berpandangan banyak perkara perlu di-nurture, disuburkan, dibiarkan, dibaja perasaan gembira sebagai satu bangsa Malaysia, hidup aman damai itu, dan tanpa ada banyak prasangka itu. Jadi di situlah saya kira saya lebih memandang dari sudut itu daripada mungkin memandangnya sebagai satu kekangan kepada mungkin membawa kepada perubahan politik dan sebagainya. Lebih daripada itu adalah kita sebagai masyarakat Malaysia. Dalam konteks itu, sebelum saya pergi rehat yang kedua, kontrak sosial. Kadang-kadang bila dia hanya berdiri sendiri, maka nampak ia jelas dan siapa pun tak nak tiba-tiba pergi cucuk orang sana dan cucuk orang sini. Tetapi bila ada contestation ataupun persaingan, kita lihat contoh tu dalam pergerakan politik di Perak, apabila kerajaan itu begitu hampir beza satu kerusi, jadi pertentangan bicara wara tu yang kuat itu. Dan kemudian kita lihat kepada faktor-faktor lain juga, macam pilihan raya umum baru timbul. Kerana kalau saya lihat seperti Institut Kajian Etnik kita di UKM melihat bahawa bila disoal pada akar umbi, mereka merasakan bahawa hubungan antara kaum itu bukan masalah terkedepan. Masalah terkedepan duit dalam poket, kebimbangan tentang harga barang, dan mereka mengatakan dalam seminggu itu 2-3 kali dia bercakap beramah mesra dengan orang yang bukan sama kaum atau sama agama. Jadi di mana letaknya persaingan yang menimbulkan risiko seperti yang Prof katakan itu? Adakah dalam persaingan politik yang menghubungkan itu kembali pada asas kontrak sosial itu? Saya nak pinjam kepakaran Prof Dr. Nick sekali lagi untuk melihat kepada kontrak sosial dan bagaimana selepas 57 tahun harus kontrak sosial itu terus difahami. Itu kita bincangkan selepas ini.
di sini di Dialog Pemikir Negara kita sentiasa bercakap tentang kepimpinan fikiran, dan hari ini kita bercakap tentang Atas Sultan untuk melihat kepada pergeseran yang akan memungkinkan kewajaran Atas Sultan ini. Kerap kali kita hubungkan dengan konteks pemahaman social contract ataupun kontrak sosial. Kerana ini perkara yang berlaku jauh 57 tahun dahulu dan ia tidak terkandung secara hitam putih, tetapi semangat dan rohnya itu, interpretasi saya, termaktub dalam perlembagaan. Kerana kita tahu apa yang dirundingkan, ada give and take itu, siapa yang saya beri dan apa yang saya korbankan untuk mencapai kemerdekaan itu. Tetapi 57 tahun ke depan, dan Prof mungkin melihatnya juga di universiti dalam mikrokosm yang lebih kecil itu, pemahaman anak muda sekarang tentang kontrak sosial itu bukan seperti 57 tahun dahulu, Prof. Satu perkataan yang selalu digunakan kalau isu tentang ras, isu tentang hak istimewa, kebebasan bersuara dan sebagainya, adalah isu kontrak sosial. Yang saya rasa betul, memang tidak ada hitam putih, tapi difahami oleh ramai sebagai satu perjanjian antara pelbagai kaum di Malaysia untuk memberi dipanggil sebagai keistimewaan kepada Bumiputera dan orang Melayu, dan ini dimasukkan dalam perlembagaan, dalam peruntukan-peruntukan 153 dan peruntukan-peruntukan lain yang berkaitan. Jadi saya rasa orang muda ingin tahu apa dia kontrak sosial, dan di sini saya rasa kita bersalah kerana tidak memberi penerangan yang cukup kepada orang muda, menerangkannya secara jelas tanpa memberi apa-apa perlindungan kepada apa maksud sebenar kontrak sosial tersebut. Tapi kalau seorang pelajar undang-undang perlembagaan, seorang pelajar perlembagaan Malaysia, dia akan dia akan diterangkan tentang peruntukan-peruntukan khas ini. Perkara 153 hak istimewa Bumiputera dan orang Melayu, peruntukan perkara 3 perlembagaan tentang agama Islam sebagai agama rasmi dan kebebasan untuk mengamalkan agama lain, perkara 181 hak istimewa raja dan perlindungan diberi kepada raja dan sebagainya. Dan itu hendaklah dikaitkan dengan kontrak sosial, dikaitkan dengan hak istimewa Sabah dan Sarawak sebagai anggota baru dalam persekutuan 1963. Dan ini saya rasa penting untuk mereka faham, dan dalam konteks itu saya rasa mereka memang boleh faham, dan mungkin apa yang mereka tidak faham ialah kadang-kadang kalau mereka mengkritik secara jelas isu-isu ini dan menjadi satu hasutan di bawah Akta Hasutan. Ini saya rasa tidak diterangkan dengan jelas, dan saya rasa penerapan tentang kandungan Akta Hasutan itu masih kurang. Itu pendapat saya. Prof, adakah ini kerana mereka terlalu mengikut aliran pemahaman politik tentang kontrak sosial itu, yang mana ia mengandungi persaingan dan pertentangan itu? Ini sebelum saya menjawab soalan itu tentang kajian tadi Raja kata dengan kajian, memang kita buat kajian daripada 2009 lagi kita buat kajian di kalangan pelajar-pelajar dan belia-belia di IPTA dan PTS. Mereka memang menghendakkan bahawa Atas Sultan ini dikekalkan dan pelindaan mungkin dia berkata. Kemudian begitu juga kita buat 2011 dan akhir sekali 2013 memang mereka hendakkan Atas Sultan ini dikekalkan. Mungkin mengapa persoalannya, saya rasa melihat walaupun dalam semasa ini kita lihat adanya kerajaan ke arah mungkin liberalisasi sikit untuk mengenalkan Akta Keharmonian, tetapi apabila daripada 2012 hingga 2014 kita lihat bermacam-macam isu yang berlaku, yang mempinah, yang mengutuk, yang menghasut apa. Jadi mungkin apabila bila kita kaji semula kita mengapa perlunya, jadi oleh kerana setengah-setengah golongan masyarakat tadi yang tidak memahami dalam kontrak sosial itu, tidak memahami pelbagai, dan malahan bila saya tanya student, adakah anda melihat Atas Sultan, so mereka kata tak ada. Jadi ini yang kita kata, kalau mereka memahami bahawa Atas Sultan inilah ciri-ciri, inilah mengapa kita perlukan, sebab mereka nak melindungi keharmonian dan keamanan negara. Jadi oleh kerana itu kita lihat apabila kita masukkan kontrak sosial ini, mereka tidak memahami dan mungkin mereka tidak tahu hanya mereka memastikan perlunya antara kaum, antara bangsa ini hidup harmoni. Jadi apabila kita melihat sini apabila berlakunya Perdana Menteri mengatakan kita kekalkan, jadi apabila kita melihat peristiwa-peristiwa ini yang
kita kaji di grassroots usul, mereka juga inginkan perubahan, inginkan memastikan bahawa keamanan tu paling penting, ya. Saya buat kajian daripada tahun 80-an hingga sekarang, ya, bahawa rakyat, kalau kita jelas sekali saya bertanya apa yang makcik-pakcik nak, ya, dalam negara kita. Saya nak aman dan makmur, saya nak ekonomi kita terus membangun, ya, dan kita nak pucuk pemimpin yang ada sekarang ni kekalkan kerana untuk memastikan keamanan itu. Jadi mungkin mereka tak faham, ya, keamanan ni diikat oleh akta-akta ni tadi. Jadi apabila merasakan akta ini mengikat perpaduan, ya, bila cakap sikit saja perkataan ke tingkah laku ke itu sebagai hasutan, dia sudah tentulah kalau mereka memahami, mereka amat memerlukan. Jadi kalau kita balik kepada tadi, ya, kajian-kajian tadi, memang, ya, mereka memerlukan ini, ya. Malahan kalau kita mengatakan nak dimansuhkan, ya, kalau dimansuhkan mungkin satu gulungan ataupun satu angkatan mungkin nanti akan memperjuangkan semula, ya. Dalam kajian kita terbaru ni, ya, malahan mereka nakkan kalau boleh, ya, kalau boleh, ini benda dah tak berlaku, ya, ISA itu dimasukkan semula. Jadi betapa di sini saya melihat betapa ni belia-belia ataupun pelajar-pelajar di universiti dan juga NGO dan juga akar umbi melihat keamanan itu amat penting. Jadi kalaulah raja kita dicerca, agama kita dipelekikan, ya, perlembagaan kita tidak dipahami, sudah tentulah akan kata, apa sudah jadi kepada masyarakat kita, ya. Adakah mereka memahami konteks sosial, adakah memahami apakah tujuan kita membawa akta ini semula. Jadi apabila kita melihat ini, ya, angkara-angkara ataupun kata ancaman, bukan ancaman lah, hasutan-hasutan yang boleh memporak-perandakan masyarakat, saya rasa ini yang dipikirkan oleh Perdana Menteri bahawa perlunya akta ini diperketatkan lagi. Sebab kita nak hidup dalam harmoni, ya. Kalau mereka betul-betul memahami perlembagaan negara itu mengapa, ya, macam kamu kata give and take tu berlaku, ya, kaum Cina, kaum dia macam mana orang Melayunya. Kalau kita lihat dalam perlembagaan pun juga, kalau dalam perniagaan contohnya, memang dimaktubkan dalam perlembagaan tu orang-orang kaum Cina ni perlu membantu kaum Melayu dalam usahawan, ya, dan perniagaan. Jadi kalau kita baca betul-betul, jadi mungkin mereka merasakan memang kita perlukan akta ini, sebab akta ini boleh melindungi, ya, keamanan negara kerana kita hidup di dalam masyarakat majmuk ni. So inilah yang mungkin mahasiswa ataupun belia kena memahami akta ini, ya. Kalau mereka memahami, mereka melihat balik sejarah, ya, kaum sekiranya tidak ada, ya, dan dalam masa 2 tahun ni apa berlaku, ya, amat kritikal, ya. Sampai kalau dulu orang naik kereta dia boleh tunjuk penumbuk, sekarang ni dia keluar, dia bantan dengan besi. Jadi adakah kita nak melihat benda ini berlaku, ya? Jadi sudah tentulah, ya, kerajaan memikirkan supaya kerajaan bertanggungjawab di sini memikirkan keamanan itu. Sebab dalam kajian kita memang mereka nakkan keamanan itu satu trust, ya, perpaduan, ya. Tapi apa yang perlu ialah macam mana kita nak, orang kata, nak memberi jawapan, menerangkan kepada masyarakat muda ni yang mungkin tidak melihat akta, tidak juga melihat sesuai kontrak tadi, memahami bahawa kita perlukan dalam konteks negara yang berluang bangsa ni satu akta yang betul-betul mengikat, perpaduan negara itu untuk menerus ke hadapan. Antara yang disebut-sebut dalam apa yang dicadangkan itu Akta Keamanan Nasional tu, ia semestinya mengandungi bukan saja punitive element ataupun perkara-perkara yang menghukum, tapi juga perkara-perkara yang mendidik. Contohnya dikenakan tindakan komuniti, dikenakan juga satu pendidikan semula untuk dalam sesuatu institusi untuk melihat kepada hubungan antara kaum dan perpaduan. Jika itu sekarang tidak akan berlaku kerana ditegakkan Akta Hasutan, tidak akan berlaku Akta Keamanan Nasional tu, bagaimana pemumpukan perpaduan nasional tu? Kerana Akta Hasutan hanya sebagai pencegah, ia untuk mencegah sebarang tindakan yang membawa kepada perpecahan, tapi ia juga tidak akan bergerak dengan sendirinya, tidak akan menjalinkan hubungan keharmonian itu. Dan bila ada akta, tentunya ia akan digunakan kerana akan ada keperluan untuk penggunaannya. Jadi
ada setengah elemen dalam masyarakat yang berfikiran bahawa jika kita ada Akta Hasutan ini, maka kita perlu inisiatif-inisiatif lain untuk memastikan bahawa keharmonian dan perpaduan itu digerakkan secara semangatnya, bukan hanya dengan undang-undang yang mengekang daripada berlaku sesuatu yang tidak baik. Misalnya, itu saya nak tanya aspek sumber manusia itu kalau boleh dengan Profesor Dr. Nurisha, kerana itu tentang kapasiti pemikiran, itu tentang touch point ataupun titik sentuh untuk emosi misalnya. Saya ingat semua pihak di Malaysia mengakui lah, undang-undang adalah yang terakhir. Is the last resort after everything else fails. Semua yang lain tak jalan. Buat begini nasihat, motivate, didik tak jalan. Mungkin kita terpaksa pergi ke undang-undang, Prof. Tetapi dia perlu ada di situ. Kalau kita lihat Singapura, Singapura mempunyai Akta Sedition Act, Singapura. Singapura tidak mengaitkannya dengan perlembagaan seperti Malaysia. Di Singapura, saya baca, mereka yang menerbitkan rasa tidak tentram, Waima, seorang bangsa bukan Melayu, terhadap orang Melayu Islam, agama mereka, mereka didakwa di bawah Akta Hasutan dan mereka dipenjarakan di bawah undang-undang Singapura. Singapura adalah sebuah negara maju yang saya kira sejarahnya hampir sama dengan Malaysia. Namun demikian, kerajaannya atau pemerintahnya sangat berpegang kepada undang-undang, akta atau peraturan ataupun polisi yang mereka cipta sendiri setelah sekian lama merdeka pun, setelah maju jaya pun Singapura tetap mengekalkan Sedition Act dan berlaku. Cuma beza dia, kalau di Malaysia Sedition Act akan segera kita ingat ini adalah untuk mempertahankan perkara itu, ini, itu dalam perlembagaan Malaysia orang Melayu ataupun kerajaan yang sedang berkuasa. Tetapi di mana-mana negara di dunia pun, kerajaan yang sedang berkuasa pasti akan mempunyai undang-undang, akta yang menerusi proses yang sah ianya terbentuk untuk satu, mengekalkan kuasanya. Itu saya ingat tidak perlu, bukan satu rahsia, tetapi dalam masa yang sama melakukannya secara sah. Jadi Singapura melakukannya dan tidak timbul persoalan seperti di Malaysia. Mungkin timbul sebab di Singapura pun golongan cerdik pandai berpendidikan tinggi mempersoalkan banyak perkara juga seperti di Malaysia, tetapi di Singapura secara perbandingan dengan Malaysia agak lebih terkawal. Jadi kita rehat dahulu. Apabila kembali, saya nak minta tiga pandangan ahli panel tentang dua peruntukan yang akan dimasukkan, iaitu tentang Sabah dan Sarawak itu. Tiga sebenarnya, tapi yang dua disebut mula itu adalah tentang Sabah dan Sarawak dan juga melindungi semua agama, bukan hanya agama Islam. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Dialog Pemikiran Negara dan saya akan buka sesi ini. Kita ada tinggal 2 segmen saja lagi saya rasa. Tidak perlu menunggu soalan, semua orang boleh masuk, free for all, bebas. Tapi mungkin saya nak mulakan dengan Sabah dan Sarawak itu, kerana mereka tidak berada bersama dengan Semenanjung tahun 1957, mereka masuk kemudian. Tetapi disebabkan keadaan geografi dan juga sosioekonomi itu, memang ada perbezaan yang nyata di antara kualiti hidup di Semenanjung dan juga kualiti hidup di Sabah dan Sarawak. Dan Sarawak pula geografinya lebih besar daripada Semenanjung Malaysia, dan kawasan pendalaman itu masih lagi kita bercakap tentang sekolah yang tak ada lantai dan sebagainya. Mungkin lebih mudah untuk melihat, erti kata semua orang boleh menerima tolak ansur di Semenanjung Malaysia, tetapi apabila sebahagian pihak mungkin di Sabah dan Sarawak itu bercakap tentang hak, tentang pembangunan, tentang mahukan kesamarataan dalam aspek itu, tentunya saya rasa cabaran implementasi Akta Hasutan ini di Sabah dan Sarawak itu, adakah kita akan melihat tindakan diambil ke atas mereka yang mengkritik
hanya pihak Semenanjung, dan adakah itu akan diterjemahkan sebagai cubaan untuk menghasut supaya Sabah dan Sarawak keluar walaupun tidak dinyatakan Sabah dan Sarawak keluar? Saya rasa ada banyak perkara yang perlu dilihat sini, dan kita tahu sebelum ini pun political contestation ataupun persaingan politik di Sabah dan Sarawak ni jauh lebih rencam berbanding di Semenanjung. Mungkin Prof Fuad. Saya rasa kalau kita meneliti sejarah, sejarah macam mana Sabah itu masuk ke Semenanjung Malaysia, Semenanjung Malaysia. Jadi sudah tentulah kita melihat bahawa negeri ini perlunya satu mungkin pada masa itu satu kepimpinan untuk memastikan ekonomi dan pembangunan mereka itu berterusan. Atas dasar itulah mereka dimasukkan, dan mereka, saya rasa kalau kita tengok sejarah, tokoh-tokoh lama, Fort Stephen-nya yang ini, memang mereka mengatakan kita kena bersatu di bawah federasi untuk memastikan kelangsungan pembangunan negara. Tapi ini yang apabila kita Malaysia melihat ini satu ketenteraman, bahawa kalau dulu orang kat Semenanjung, orang Sabah Sarawak, kadang-kadang orang Sabah Sarawak marah kalau kita kata Semenanjung, tapi katakan Malaysia. Jadi kalau kita melihat bahawa keamanan telah dipupuk, yang pemimpinnya juga sudah bersatu hati, dan mereka sudah melihat satu progres pembangunan di Sabah Sarawak itu amat pesat, sudah tentulah kerajaan merasakan kalau sekiranya kekecohan dilakukan di situ, kalau sekiranya ada unsur-unsur mengkeji atau menghasut bahawa Semenanjung ini bias ataupun orang Sabah Sarawak ini ditinggalkan, ataupun mereka melihatkan cuba melaga-lagakan dua negeri ini, kalau selalunya dalam geografik ini memang kita tidak nafikan bahawa kita perlu saling bekerjasama. Jadi kalau sekiranya adalah suara-suara yang kata yang nak mengkritik ataupun cuba mengatakan apa salah kita keluar, kita boleh maju, tidak perlunya orang Semenanjung, tidak perlunya daripada federal, tak perlunya daripada Kuala Lumpur, tapi persoalannya mereka kena mengingatkan sejarah macam mana tokoh-tokoh dulu memupuk yang memastikan Sabah itu berada dalam keadaan sekarang. Jadi ini yang dipikirkan oleh saya rasa bila ada tomahan-tomahan macam itu, adanya hasutan-hasutan daripada luar, daripada Sabah sendiri untuk keluar pada Malaysia, ini satu ancaman, ancaman perpaduan, ancaman keselamatan, apatah lagi kalau sekiranya kita berlaku yang baru-baru ini di Sabah, sudah tentulah mereka merasakan kalau sekiranya siapa menyentuh isu-isu ini yang boleh menyebabkan silaturahim antara Sabah Sarawak, antara kaum, antara agama ini, sudah tentulah prioritinya akan diberi, mungkin dihukum ataupun setidaknya satu tindakan. Profesor Dr. Nick, sekarang ni zaman internet, nanti saya masuk dengan Profesor Durisha tentang media sosial dan sebagainya, tapi ilmu dan juga maklumat itu berkeliaran, dan siapa yang nak mencari mereka boleh mendapatnya, dan mereka melihat contoh-contoh antarabangsa. Kita ada negara baru Republik Sudan Selatan, kerana mereka ada referendum untuk keluar dari Sudan. Kita baru ini melihat persaingan begitu getir dan sengit tentang Scotland nak menjadi sebuah negara sendiri, dan itu mereka melihatnya itu perkara biasa. Tapi mungkin dalam konteks negara membangun macam Malaysia dengan keadaan yang unik, itu masih belum boleh dilihat sampai ke tahap itu, atau bagaimana Prof? Kerana mahu tidak mahu akta ini akan terpaksa duduk bersaing dengan perkara-perkara global seperti ini. Kita perlu ingat bahawa Sabah dan Sarawak itu, Bumi Putera Sabah Sarawak itu dirujuk dalam perlembagaan itu sendiri, dan ini adalah dimaktubkan dalam akta hasutan itu sendiri. Sebut kalau siapa yang mendatang kebencian tentang hak istimewa dan sebagainya, itu adalah satu kesalahan. Jadi dalam konteks itu Sabah dan Sarawak itu terlindung, mendapat keistimewaan, ada berlindung. Kita ingat lagi masa 1963 mereka masuk, mereka diberi dalam perlembagaan itu keistimewaan yang banyak, kelebihan daripada negeri-negeri dalam Semenanjung bandingkan dengan Sabah dan Sarawak. Jadi kalau dalam konteks itu, saya rasa kalau ada usaha untuk menarik mereka keluar, itu satu yang dianggap sebagai tidak wajar lah. Dalam konteks pembangunan yang akan datang, kita lihat kalau kita tengok bajet, setiap tahun bajet itu banyak diberi kepada Sabah dan Sarawak untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Ini adalah satu tanda yang menunjukkan bahawa kerajaan persekutuan memang memastikan bahawa Sabah dan Sarawak itu akan maju seterusnya sama dan tarafnya dengan Semenanjung. Jadi saya rasa dalam konteks ini, kalau ada mereka yang tidak puas hati,
mereka harus buat something yang different, bukan mengajak sahabat-sahabat keluar daripada Semenanjung. Pengupayaan mungkin atau pemahaman bahawa ada mekanisme perlindungan itu sudah pun ada dalam DNA perlembagaan itu, sudah sepatut untuk Putra Sabah Sarawak. Betul. Dalam konteks itu. Prof. Nurisha, kalau kita lihat itu berkait juga kerana kita lihat banyak suara-suara yang begitu ekstrim ini di Sabah Sarawak itu berada di media sosial, dan begitu juga apa yang berlaku di Semenanjung misalnya, tentang agama, tentang raja-raja, kritikan melampau itu juga kebanyakannya di media sosial. Jadi bagaimana Prof melihatnya tentang elemen kurun ke-21 ini? Dulu waktu kita buat perlembagaan tak ada lagi media sosial dan teknologi ni, tapi kini bila ada, bagaimana Atas Sultan akan berhadapan secara implementasinya dengan perkara-perkara yang, kerana mungkin lebih ramai yang masuk Facebook ataupun Twitter berbanding dengan bercakap dengan manusia lain di sekeliling mereka misalnya. Melihat pada keadaan sekarang ni, saya rasa Malaysia dalam konteks ini, saya rasa Malaysia sedang menghadapi satu dilema. Kita memang ingin ke depan, dan pendokong ke depan saya rasa majoriti adalah golongan muda, dan kita lihat engagement kita terhadap golongan muda semakin membesar, dan kita melibatkan mereka dalam membuat keputusan, dan Perdana Menteri sendiri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuka ruang yang sangat luas menerusi social media, dengan Facebook, dengan Twitter, dan juga saya tak tahulah ada ke Instagram ke, tetapi memang dibuka secara luas, secara direct kepada beliau, dan beliau respon. Jadi itu yang ironik, seperti yang saudara Kamarul sebut, di sini kita ingin begini, tetapi di sini kita perlu menjaganya. Jadi itulah dilema Malaysia. Seluas manakah kita boleh memberi ruang ini, tanpa kehilangan perkara yang kita masih landaskan kepada sejarah. Sejarah yang membentuk perlembagaan. Jika kita menolak perlembagaan, bermakna kita telah menolak sejarah. Nah, namun demikian, semua negara didokong oleh perlembagaan, Prof. Prof sebagai pakar undang-undang, dan Prof dalam hal politik, mana-mana negara, perlembagaan itu is the utmost, the most important, the highest undang-undang negara lah. Selagi kita, mana-mana negara pun mengiktirafnya sedemikian, maka perlembagaan Malaysia inilah dianya. Selagi begitu perlembagaan Malaysia itu, maka kita tahu perlembagaan itu telah dibentuk begitu. Jadi seolah-olahnya ada sebilangan masyarakat telah tidak begitu bersetuju agaknya terhadap bagaimana perlembagaan itu telah dibentuk, kerana merasakan kita telah pergi jauh. Mungkin kita perlu melihat beberapa perkara, mungkin itu, dan sudah pasti itu nampaknya kalau kita lihat ketiga-tiga kaum terbesar yang masih mendokong. 57 tahun telah berlalu, tetapi ketiga-tiga kaum terbesar, of course termasuklah Bumi Putra Sabah dan Sarawak, itu ada satu persoalan lagi. Maknanya setelah kita jadi besar pada 1963, kita mesti jangan lupa bahawa kita ada ni adik abang di Sabah Sarawak ni, kami adalah kita punya brothers dan sisters kita ni. Maka kita mesti melihatnya dalam konteks yang begitu dan bagaimana, sebab kita mengatakan kita adalah satu entiti Malaysia. Memang sedikit tricky dan memang penuh dilema, tetapi ia perlu ditangani secara sangat berhalus. Jadi di sini kebijaksanaan mereka memimpin, dan mereka yang terlibat dalam pelaksanaan dasar, mereka yang bercakap juga kepada khalayak dan menerangkan isu. Jadi perlunya kita tengok kalau macam negara seperti Singapura, di Singapura, bagaimana selalunya ahli politik mereka bercakap ataupun berdebat di parlimen, sebab di sana pun kita boleh tengok. Jadi kematangan kita itu, kematangan rakyat Malaysia, dan kematangan ataupun keupayaan ataupun kebolehupayaan atau kesediaan kerajaan kita untuk bergerak ke situ, itu kita perlu lihat dan baca. Jika kita dah rasa kita sampai satu level di mana kita boleh menangani banyak perkara ini, mungkin kita boleh buka ruang yang lebih besar. Saya merasa kita belum rasa terlalu umum sikap ingin berdebat, berbahas, berbincang secara sangat bijaksana, dengan penuh tanggungjawab. Yang itu jika menggunakan social media memang tak ada tanggungjawab. You can write whatever you want, whatever you think, whatever you wish,
dengan niat anda sendirilah. Dan anda boleh mempengaruhi ramai orang menerusi segala macam. Anda boleh mempengaruhi. Dah terbukti pun jika kita tengok negara kita selepas pilihan raya demi pilihan raya, bagaimana berpengaruhnya sosial media dan juga alternatif media ni kepada masyarakat Malaysia umumnya. Dan kita dah memang borderless. Tak boleh kita nak kata masyarakat luar juga sentiasa memberi pandangan. Jadi kerajaan kadang-kala berada pada keadaan bagaimana nak menyeimbangkan ini. Kita perlu menjaga ekonomi yang sangat stabil di mana industri tetap memberikan ruang yang seronok untuk masyarakat. Dalam masa yang sama ia mestilah stabil politik, ekonomi dan sosialnya. Dalam masa yang sama rakyat betul-betul rasa bersama dengan kerajaan. Jadi dia melibatkan pendidikan di peringkat rendah dan menengah dan universiti dia mereka komitmen yang tinggi di kalangan mereka yang mendidik dasar yang jelas trickle down kepada semua orang dan orang merasa seronok dan betul-betul ingin bersama dalam pelaksanaan dasar. Memang agak sukar tetapi ia boleh dilakukan jika ianya penuh komitmen. Saya suka hujah itu kerana itu akan membawa kita kepada hujah menjurus kepada penutup perbincangan ini. Dalam segmen seterusnya kita rehat dahulu. Apabila kembali saya nak minta pandangan ketiga-tiga ahli panel tentang menuju ke depan, faktor perundangannya, faktor politiknya, faktor kemasyarakatan dan kemanusiaannya, bagaimana negara Malaysia dengan Akta Sultan yang ditambah dengan peruntukan-peruntukan baru itu akan membentuk masyarakat menuju ke depan. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah safeguard ataupun tonggak keselamatan yang akan terjaga kerana tidak siapa pun yang boleh melampaui titik yang tidak sepatutnya dilampaui. Ada yang risau tentang implementasi. Kita juga ada pelbagai akta tentang rasuah misalnya, tetapi nak menangkap, nak mendakwa tidak semudah itu kerana masyarakat perlu bekerjasama. Jadi dalam konteks akta hasutan ini, bagaimana masyarakat harus melihatnya menuju ke depan ataupun menjadikannya kekuatan dan bukannya kekangan, itu kita bincangkan pandangan tiga perspektif ini selepas ini. Anda masih menonton Dialog Pemikiran Negara dan kita dalam segmen terakhir. Saya ingin memetik kata-kata Prof. Syad Salim Faruqi ketika memberi komen tentang akta yang akan menggantikan ketika itulah Akta Hasutan. Beliau mengatakan bahawa sebarang peruntukan undang-undang itu perlu memberi warning mechanism ataupun sistem penggera amaran awal, perlu mengenakan tindakan komuniti, bukan saja meletakkan dalam jil dan sebagainya, dan juga kena ada conciliation function, fungsi untuk merapatkan di antara pihak yang akan terpisah dengan sebarang hasutan itu. Dalam semangat ini, saya nak minta, kerana sekarang kita tahu atas hasutannya akan diteruskan dengan penambahan peruntukan dan sebagainya. Jadi bagaimana hasrat yang sama ketika ramai orang intelektual dan sebagainya bercakap tentang usul untuk rang undang-undang harmoni nasional itu juga boleh masih lagi dipraktikkan walaupun dengan keadaan Akta Sultan yang teruskan, kerana sifatnya itu masyarakat akhirnya yang akan mempraktikkan apa jua amalan. Jadi amalan itu bukan ditentukan oleh undang-undang tapi ditentukan oleh kelompok masyarakat, pemimpin, organisasi dan sebagainya. Dalam konteks itu saya nak pergi ke Prof. Nurisha dulu, kemudian saya akan pergi kepada Prof. Dr. Nick untuk melihat aspek perundangan itu. Tapi dalam aspek komuniti, kerana akhirnya komuniti akan melihat, oh kita masih ada akta ini, apa maksudnya, dan kita mahu apa maksudnya itu dilihat dalam lebih bentuk membina berbanding dengan bentuk regresif dan menghalang. Saya ingat kata kunci adalah pendidikan, dan saya suka Kamaru sebut perkataan yang jarang-jarang orang ingin sebut. Kalau disebut agaknya orang ingat tu tak vogue lah, iaitu perpaduan, kesatuan sebagai sebuah negara bangsa. Ramai orang tidak lagi rasa itu penting, kerana bila kita bercakap tentang borderless world, seolah-olahnya kita mungkin tidak memerlukan lagi we are citizen of the world. Tapi hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya Malaysia perlu berdiri sendiri,
Malaysia kena survive, Malaysia terpaksa bersaing, dan Malaysia diteliti under scrutiny oleh pelbagai pihak. Ranking diberi terhadap pelbagai perkara, termasuk sama ada kita sebuah yang negara yang menarik, dan itu pun tricky bagi Atta Hasutan, sebab rakyat Malaysia sendiri menulis dengan meneruskan Atta Hasutan ini bermakna Malaysia ke belakang. Padahal Malaysia sudah menyatakan dengan jelas menjelang 2020 kita ingin menjadi maju, tetapi kita lupa masa kita bersetuju untuk menjadi maju menjelang 2020, bersetuju ataupun pada dasarnya kita bersetuju untuk ke situ, dan kita gembira jika kita dianggap sebuah negara maju, kita juga menyebut ingin maju dalam acuan kita sendiri. Yang dalam acuan kita sendiri ini telah dilupakan, seolah-olahnya apa saja dasar seluruh dunia akan perlu applicable kepada semua orang. Seolah-olahnya Malaysia tidak boleh mempunyai identitinya sendiri, which is not true. Kita melihat negara-negara yang menguatkan kedudukan kerana menjaga keperluan ataupun kepentingan rakyat mereka masing-masing, mereka berani. Dan kadang-kadang kita pun tidak bersetuju, contoh seperti Israel, jika kita mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara dan masyarakatnya negara bangsa, seperti Singapura pun ada orang mengkritik sangat keras dan sebagainya. Seperti China, sebuah negara besar yang kita kata akan menjadi kuasa dunia, mungkin telah pun menjadi kuasa dunia dalam beberapa sektor. Mereka, negara-negara ini, India juga, mungkin India nampak lebih terbuka, demokratik. Indonesia, rakan sebelah kita akan saksikanlah di bawah presiden yang baru bagaimana, tetapi nampak seolah-olah macam lebih terbuka untuk bercakap dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat Amerika, perubahan kuasa antara politik itu sudah begitu stabil. Malahan kalau kita lihat Thailand juga, Thailand adalah jiran paling hampir, mereka juga menukar, Indonesia juga menukar dan menukar, jadi seolah-olahnya tidak memberi impak kepada perkara-perkara lain lah. Tapi kita masih merasakan itu contentious, boleh didebatkan, boleh dibincangkan, adakah ia masih akan menjadi kesan seperti itu jika kita berubah begini. Jadi dalam konteks ini, pada hari ini saya kira memang pendidikan di pelbagai peringkat sangat perlu sekali jika kita masih ingin mempunyai sudut pandangan yang pada majoritinya diterima sebagai sama. Jika tidak, kita akan kehilangan itu, dan mungkin perkara-perkara lain akan berlaku sebagai rentetan. Profesor Dr. Nick, dah ada undang-undang, akan ada pihak yang mahu lihatkan KPI-nya itu pendakwaan yang berjaya. Tapi kita tahu daripada undang-undang itu kepada mendapatkan penghakiman yang semua orang nak atau ramai orang nak itu tidak semudah itu, kerana ada pelbagai kompleksiti ataupun kepelbagaian dalam mendapatkan bukti lah, nak membuktikan niat dan sebagainya. Bagaimana Prof. Nick melihat perkara itu menuju ke depan, kerana mungkin sekarang fokusnya selepas ini adalah kepada pendakwaan. Saya melihat proses transformasi undang-undang di zaman Yang Perdana Menteri kita sekarang. Akta ISA dimasukkan, kemudian akta universiti dilonggarkan, beri kebebasan kepada mahasiswa untuk berpolitik di luar kampus, dan cadangan 2012 ialah untuk memasukkan atas dan diterima dengan menarik sekali. Orang ramai yang memang mahu supaya ini dimasukkan amat bergembira kerana ada cadangan penggantian, iaitu Akta Kemerdekaan Nasional, dan ada NUCC-nya, dan ada juga draft juga daripada Bar Council. Jadi tapi apabila 2014 ni satu tindakan keputusan atas satu keputusan untuk tidak memasukkan dan untuk memantapkan lagi, jadi itu mungkin satu perkara yang memanjatkan bagi ramai orang, khususnya di kalangan mereka, di kalangan human rights, di kalangan peguam, di kalangan mereka NGOs yang mahukan kebebasan bersuara yang lebih luas. Jadi seperti Kamarul kata tadi, KPI-nya ialah banyak lagi pendakwaan, tapi saya rasa kalau buat Atta Hasutan itu mudah saja, sebab ia tidak memerlukan pembuktian bahawa dia berniat untuk janji perkara itu berlaku, ada kecenderungan menghasut, dan dia tidak termasuk dalam dalihan-dalihan ataupun defenses yang disebut dalam akta tersebut, maka sabit. Setiap dekad sejak 1957 ada pendakwaan.
Kalau saya tak kira lah berapa kes tapi saya tahu setiap dekad mesti ada pendakwaan tentang atas hasutan. Waima babak ke-21 pun ada sejak tahun 2000 lagi, memang ada. Jadi kita lihat di situ pandangan daripada pengkritik atas hasutan ialah kenapa semuanya pembangkang yang disabitkan dalam kesalahan bagi akta hasutan. Itu perlu diperhatikan juga. Apa imbangan kepada perkara itu? Imbangannya ialah kerana mereka yang banyak mengasut. Itu. Okay. Jadi kerana mereka banyak mengasut, mereka yang akan disabitkan. Tapi kita perlu lihat juga bahawa kritikan yang pedas ini juga datang daripada mereka yang menyokong kerajaan. Dan di sini the challenge is untuk kerajaan sekarang ialah apabila akta hasutan diteruskan dan dimantapkan, siapa akan didakwa tanpa pilih kasih. Tanpa pilih kasih. Dan itu PM telah janji tanpa pilih kasih. Dan itu kita lihat secara terbuka lah, secara objektif, betul. Okey, tanpa pilih kasih itu kita tengok akan berlaku atau tidak. Okey. Akhir sekali nak tutup dengan perbincangan aspek politik. Akhirnya kita tahu ini era di mana kadang-kala diskusi politik melampaui segalanya. Persaingan tentang siapa nak menjadi kerajaan seterusnya sentiasa mendominasi benda-benda lain. Kebebasan akademik ke yang lain tu hanya subset kepada kuasa. Bagaimana dengan penerusan akta hasutan ini dan kuasa-kuasa politik akan melihat perkara ini menuju ke depan, Prof? Saya rasa ahli-ahli politik dia kena melihat benda ini satu yang positif untuk membina negara memanglah kalau pihak pembangkang mengatakan bahawa ini satu memastikan kekuatan kepada Barisan Nasional tapi saya rasa itu bukan kerana kalau kita melihat segi sejarahnya juga maknanya parti-parti politik ini ada tanggungjawab untuk memastikan pengundi ataupun kerajaan itu dibentuk begitu rupa untuk memastikan memperjuangkan hak rakyat Malaysia khususnya telah mengundi mereka. Jadi biasalah politik ni adalah satu seni yang possible, apa boleh berlaku. Tapi kesimpulannya siapa yang juga kalau akta hasutan ini diperbaiki ditambah dengan 2 akta tadi, mestilah pengendalian itu adil adil. Kalau memang saya setujulah setengah-setengah, kalau kita tengok dalam Perhimpunan Agung baru ini UMNO pun ada yang ada unsur penghasutan itu kita tidak boleh melihat satu pihak saja, dua pihak. Maknanya kalau kita nak implement ini untuk menuju ke harapan, untuk positif bentuk yang ditimbul rakyat, mestilah keseimbangan itu perlu dua-dua kita ambil tindakan. Kalau berunsur hasutan, kalau mengikut keputusan ini kata senang saja tidak ada dakwaan terus didakwa saya rasa ini lagi mudah jadi untuk memastikan kita mengawal politikus-politikus ini berdebat untuk tidak mengeluarkan isu-isu sensitif ini, jadi ini perlu dipraktikkan dengan lebih baik dan mungkin ditambah baik macam mana kita implement, bukannya macam dulu dulu kita tangkap terus. Jadi sekarang ni kita pastikan orang yang implement, mungkin akta-akta baru, mungkin susulan mungkin pesenik tahu apa cara-cara atau caranya untuk memastikan penambahbaikan untuk kita mendakwa politikus-politikus ataupun sesiapa saja sama dia media sosial dan media perkataan pelakuan mereka. Akhirnya kita mendapat satu akta yang boleh percayai, dan inilah akta yang satu saya rasa benteng kepada perpaduan negara untuk memastikan kelangsungan demokrasi di dalam negara ini. Terima kasih banyak kepada ketiga profesor kerana meluangkan masa untuk bercakap dalam Dialog Pemikiran Negara. Anda telah menonton Dialog Pemikiran Negara. Setiap 2 minggu kita akan bincangkan isu-isu semasa dengan mendapatkan pandangan pakar-pakar, profesor-profesor negara kita, dan anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri tentang perkara ini kepada pelbagai platform yang Astro One ada, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, tapi tanpa unsur hasutan. Dan saya rasa semangat atau spirit of the law itu juga perlu kita fikirkan untuk kita tutup perbincangan malam ni. Sekian, selamat malam, terima kasih, jumpa lagi.